cuba merapati beliau ataupun membantu beliau untuk cuba merencanakan strategi ataupun serangan mengelirukan tanah pasukan Selangor itu sendiri. Gerakan ini diteruskan oleh pasukan T-Team kepada Patrick Cruz, sedangkan Mauro Olivi lepas lagi terbaring, namun kemana diteruskan. Patrick Cruz cuba melakukan sesuatu, dapat ditampan di situ oleh Uka, namun peluang untuk pasukan T-Team. Gol! Gerakan yang tidak dipersiakan oleh pemain-pemain T-Team dan disudahi dan rebatan yang cukup cantik di situ daripada pemain tengah pasukan tuan rumah, pasukan T-Team. 1-0 sekarang ini pada minit ke-37 daripada Makan Konate. Agak terdesak, kita lihat gerak pelan ini, dia Ukah cuba mencabar tetapi dalam keadaan clearance yang hanya singgah kepada pemain pasukan T-Team. Dan ini satu teknik sepakan percubaan yang menarik di situ sama sekali. Makan Konate menewaskan Norazlan Razali. Ya, saya rasa ini adalah satu gol yang terjadi oleh pasukan T-Team. Pujian harus diberikan kepada Patrick Cruz kerana beliau membawa bola masuk dalam kotak penalti, dan Muhammad Zulhan Nizam membuat cutback untuk Makan Konate menyudahkan satu serangan ataupun gol yang baik, dan beliau membuat satu shooting outside foot yang baik menewaskan penjaga gol pasukan Selangor iaitu Muhammad Razlan. Dan dapat juga kita lihat di mana di bangku pemain-pemain pasukan Selangor sudah ada arahan untuk Patrick Ronaldinho melakukan warming up. Baru saja pasukan pelawat pasukan Selangor ketinggalan dengan jaringan Makan Konate. Ya, tiada siapa menutup ruang yang ada untuk Makan Konate membuat shooting seperti tadi. Seharusnya ada pemain pertahanan pasukan Selangor menutup ruang itu dengan lebih cepat supaya Makan Konate tidak ada ruang yang. Daripada satu gerakan yang menarik dilakukan oleh kita lihat di sini menyaingi fizikal Ugo Ukah di sini. Sebelum satu antara ini yang saya kira satu kilo pas untuk Makan Konate, Azlan. Apa yang saya lihat di sini, Ukah telah berjaya merampas bola daripada Patrick, tetapi yang cuba melakukan clearance, nampaknya clearance-nya terlalu lemah, jatuh di depan seorang pemain T-Team, iaitu kepada Zulhan Nizam. Maksud saya kepada Zulhan Nizam. Tetapi pemain Selangor yang berada di situ, pemain menggunakan jersey nombor 23, di mana kenapa beliau hanya memati pemain nombor 13 itu Razman lambat untuk bertindak menutup ruang. Dan terus saya tertarik dengan jaringan ini kerana Makan nampaknya telah menyedari akan mendapat lorongan daripada rakannya. Beliau telah bersedia, telah mengangkat kaki kanannya lebih awal sebelum bola tiba untuk melakukan satu outside foot yang begitu menarik, di mana kita dapat lihat lencongan yang begitu tajam gagal diselamatkan oleh Azlan. Baik, itu adalah jaringan ke-6 Makan Konate di dalam saingan Liga Super yang sekaligus meletakkan kelebihan untuk pasukan T-Team mendahului pasukan Selangor sepanjang 45 minit ini. Kita ingin saksikan percubaan-percubaan ataupun beberapa gerakan menarik yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan di sepanjang 45 minit. Yang pertama ini tentunya dimulakan sehingga pada minit ke-17 daripada Mauro Olivi yang melakukan satu percubaan yang lemah ini, Azlan. Ya, ini adalah satu cubaan yang sangat lemah, tidak menyukarkan kepada penjaga gol T-Team iaitu Azrai untuk menyelamatkan keadaan. Namun begitu, saya rasa cubaan yang cuba dilakukan oleh Mauro itu patutnya ada satu follow up daripada rakan-rakan yang lain untuk cuba mengganggu Azrai daripada memudahkan beliau menangkap. Dan di minit ke-20 satu gerakan berbahaya ini dari Patrick Cruz sebelum berjaya di-clearkan oleh pemain Selangor. Ya, ini satu gerakan yang menarik. Kita lihat bagaimana beliau berjaya mengelecek dan terus melakukan satu lorongan, betul-betul jatuh di depan Azrul, tapi Azrul lambat bertindak untuk melakukan penjudah. Sekali lagi Makan Konate nampaknya dengan larian-larian yang begitu bertenaga untuk cuba menembusi benteng pertahanan Selangor. Ya, beliau berjaya masuk ke dalam. Nampaknya Razman tidak menyukarkan beliau untuk melakukan cubaan ke arah pintu gol. Mujur tendangan itu tidak begitu menepati sasaran. Sepatutnya Razman merapati beliau tidak memudahkan dia untuk melakukan cubaan ke arah pintu gol. Dan ini satu-satunya peluang yang saya kira antara yang terbaik untuk Olivi. Mungkin memang terbaik kerana kalau kita lihat daripada bola yang
ataupun hantaran yang dilakukan oleh Adam ni memang cukup tepat sekali, betul-betul jatuh di depan Olivier. Tetapi mengapa beliau tidak terus melakukan tendangan pam di sini sepatutnya? Beliau telah boleh melakukan tendangan, tetapi nampaknya beliau bertindak untuk melakukan kawalan dan gelecekkan, tetapi nampaknya lariannya, bola yang ditampat itu jauh daripada kakinya dan tindakan pintar oleh Azlan naik ke atas. Pujian pada penjaga gol Titim dalam situasi tersebut, dan ini satu percubaan di minit terakhir oleh Hasrul Ibrahim, Azlan. Ya, ini counter attack ataupun serangan balas pantas. Dan inilah kekuatan pasukan Titim bermula pada sebelah kiri Hasan Basri. Kita dapat lihat bagaimana mereka melakukan satu serangan balas yang begitu menarik dan lorongan yang begitu cantik kepada Azrul tadi. Namun begitu Azrul tidak menggunakan peluang itu, sebaik-baiknya melakukan tendangan yang lebih padat, menyukarkan Azlan untuk menyelamatkan keadaan. Di mana poin ataupun department yang perlu diperbaiki oleh kedua-dua pasukan, saya kira, untuk sekurang-kurangnya merancakkan lagi permainan ini? Saya rasa bahagian tengah kedua pasukan, terutamanya bagi pasukan Selangor, Hafiz Kamal, Nazmi dan juga Vinod, manakala pasukan Titim, Konate, Azrul dan juga Badrul, mereka harus lebih tangkas, merapati seperti mana kita tengok tadi ketika Uka dan juga Patrick, ketika mereka berebut-rebut bola, tidak ada rakan yang datang menghampiri kedua-duanya, rakan masing-masing untuk membantu mereka. Dan inilah kesilapan yang begitu ketara berlaku. Apabila rakan kita sedang bergelut untuk menyelamatkan keadaan, tidak ada rakan yang datang membantu untuk memudahkan rakan kita melakukan hantaran pendek untuk menyelamatkan keadaan dan memudahkan rakan kita itu supaya tidak kehilangan kawalan bola bagi setiap pasukan. Baik, itu pendapat Azlan Johar. 1-0 di Kuala Terengganu. Bagaimana pula dengan venue-venue yang lain? Semuanya akan kami bawakan kepada anda selepas ini. Kita jumpa lagi. Jangan ke mana-mana. Yang memisahkan di antara pasukan Selangor dan mungkin Azlan boleh ceritakan bagaimana sebenarnya, di mana kesilapan di sini? Kesilapan dia berpunca daripada clearance daripada Uka tadi yang tidak begitu kuat. Sebagai pemain pertahanan yang juga punya fizikal yang kuat, kita dapat lihat juga bagaimana marahnya beliau tadi, di mana hampir-hampir mencetuskan suasana tegang dalam perlawanan, tetapi tendangannya begitu lemah sekali. Kita lihat dia berjaya ditampan dan satu lorongan begitu menarik ditujukan kepada makan dan makan terus, sehingga melakukan satu tendangan lencongan yang begitu bergaya, cantik. Tetapi usaha harus diberi pujian kepada Patrick yang kita dapat lihat tadi tidak memudahkan Uka untuk melakukan tendangan clearance tadi, dan disebabkan itulah usaha keras daripada semua pemain-pemain di bahagian serangan pasukan T-Team tadi, kita dapat lihat menyebabkan gol itu berjaya dijaringkan. Selaku seorang pemain midfield yang mobile dan berjaya menjaringkan gol, bagaimana sebagai seorang jurulatih juga Azlan melihat Konate ni sebagai seorang pemain di dalam sebuah pasukan? Beliau menunjukkan kesungguhan dia, kita dapat bagaimana komitmen dia dengan rakan-rakan dia, kombinasi yang menarik yang ditunjukkan oleh beliau, kerasian yang begitu berkesan, menyebabkan kita dapat lihat tadi bagaimana beliau membantu beliau mempamerkan permainan beliau yang begitu cemerlang sekali. Baik, kita ingin saksikan percubaan-percubaan menarik di sepanjang 45 minit yang kedua, dan tentunya banyak seimbang boleh kita katakan di separuh masa kedua ini, dengan ini percubaan dari Makan Konate di minit yang ke-50, Azlan. Ini satu lagi peluang yang terbaik bagi beliau, namun begitu pujian harus diberikan kepada Nur Azlan kerana berjaya meletakkan dirinya dalam kedudukan yang begitu baik untuk menampan tendangan kencang ataupun half volley yang dilakukan oleh Makan Konate ini tadi. Tepat kepada Nur Azlan Razali. Satu pujian juga buat Nur Azlan yang nampaknya bersedia di situ untuk menidakkan Makan Konate di minit ke-50 ini, dan seterusnya Makan Konate nyata menjadi duri dalam daging untuk pasukan Selangor pada malam ini dengan percubaan ini pula, Azlan. Ini satu lagi cubaan tetapi berjaya terbias di kaki Uka tadi. Namun begitu saya dapat lihat beliau nampaknya berusaha keras sebagai seorang pemain midfield. Beliau nampaknya lebih berminat untuk melakukan serangan, lebih kerap kita dapat lihat, kalau boleh katakan 60% ataupun hampir 70% gerakan-gerakan beliau adalah berbentuk serangan, dan kita dapat lihat bagaimana Uka yang cuba melakukan tampanan, bernasib baik bola itu tidak menerjah ke pintu golnya sendiri. Kemasukan Patrick Ronaldinho menggantikan Mauro Olivier di separuh masa pertama tidak banyak memberi impak kecuali pada minit ke-54 ini. Satu percubaan yang sepatutnya sekurang-kurangnya menghasilkan gol, Azlan. Mungkin Patrick perlu melakukan lebih baik di sini. Patrick harus lebih serius di dalam finishingnya.
Kerana ini adalah satu-satunya peluang yang terbaik, dan selalunya jika peluang sebegini tidak mungkin beliau melepaskan ataupun tersasar daripada target yang beliau tujukan. Dan seterusnya Hafiz Kamal dengan satu glancing header ini yang tepat ke arah penjaga gol. Mungkin jika tidak tepat ke penjaga gol akan menghasilkan gol, Azlan. Kita dapat lihat tandukan kilas ini di mana Uka agak terlewat tadi, sedikit terlewat untuk memintas bola hasil pada tandukan kilas yang dilakukan oleh Hafiz tadi. Selepas dari itu, T-Team datang bertali arus untuk menggandakan kelebihan mereka dengan percubaan jarak jauh. Asrul gemar melakukan percubaan-percubaan sebegini, Azlan. Ya, kita dapat lihat tidak pemain dua orang pertahanan pasukan Selangor ketika Asrul berjaya memusingkan badannya ke arah pintu gol. Dua orang pertahanan Selangor tadi tidak mendapati beliau, memudahkan beliau lagi untuk melakukan percubaan. Sekali lagi makan Konate dengan percubaan dari sudut sukar ini berjaya diselamatkan oleh Nur Azal Razali. Azlan. Ya, ini juga satu skill yang menarik. Usaha yang begitu berkesan oleh pemain ini. Kali ini kita dapat lihat beliau menjadi sebagai seorang pemain sayap pula, bertindak di luar kawasan, di bahagian sayap tepi ini, dan kita melihat bagaimana tenangnya beliau melakukan gelecekan, menewaskan Nazmi, dan kemudian berjaya melakukan tendangan ke arah pintu gol. Satu kekuatan fizikal yang begitu baik ditunjukkan oleh pemain itu. Dan ini di minit ke-89. Nyata pemain ini mempunyai stamina yang cukup untuk mengkucar-kacirkan pertahanan Selangor. Ya, beliau menunjukkan minat dia dalam permainan. Bila kita seorang pemain menunjukkan minat yang begitu mendalam dalam sesuatu perlawanan, kita akan memberikan komitmen yang begitu tinggi, kesungguhan yang begitu menawan, dan ini yang kita dapat lihat bagaimana kesungguhan itu mengatasi apa juga rintangan yang cuba ditujukan oleh pihak lawan ke atas beliau. Dan ketika Selangor kelihatan buntu untuk cari gol penyamaan, makan Konate sekali lagi di minit ke-93 untuk mencuba Azlan Razali dari jarak yang luar kotak penalti. Ya, persembahan saya rasa persembahan yang cukup menarik. Kita dapat bagaimana larian daripada bawah dan juga persefahaman yang cukup menarik. Satu kuisan yang simple saja daripada rakannya, dan beliau melakukan satu sentuhan yang memudahkan beliau untuk melakukan tendangan, tetapi sayang sekali tendangan itu sasar daripada penjaga gawang gol pasukan Selangor. Nampaknya di separuh masa kedua, walaupun Selangor meningkatkan urgensi mereka untuk mencari gol penyamaan, namun T-Team nampak lebih berbahaya dengan percubaan-percubaan. Ya, memang benar. T-Team nampaknya lebih berkesan dalam setiap serangan-serangan mereka, terutamanya Ukante yang memainkan